Salam sejahtera, nama saya Lim Mei Yen. Saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Saya akan kongsi sedikit pengenalan tokoh utama yang akan dibincangkan, yaitu Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ini dilahirkan pada tahun 1332 di Tunis, dan beliau merupakan seorang tokoh intelektual Islam yang terkenal, dan bukan sahaja sebagai sejarawan tetapi juga sebagai ahli falsafah dan pemikir sosial. Jadi antara sumbangan yang terpenting beliau ialah beliau memperkenalkan pendekatan analytical dalam penulisan sejarah. Jadi beliau tidak sekadar mencatat peristiwa seperti kebanyakan sejarawan lain pada zamannya. Sebaliknya, beliau menganalisis sebab dan akibat setiap peristiwa secara mendalam. Ini menjadikan pendekatannya lebih ilmiah dan sistematik. Beliau juga sangat menekankan analisis kritikal terhadap sumber sejarah. Menurut beliau, sejarawan perlu menilai sumber dengan berhati-hati dan tidak menerima sesuatu maklumat secara begitu saja. Ini termasuk menilai sama ada sesuatu peristiwa itu munasabah dan sejauh mana ia boleh dipercayai. Selain itu, beliau juga menghubungkan faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam menjelaskan perkembangan sejarah. Beliau melihat sejarah ini sebagai hasil interaksi pelbagai unsur dalam masyarakat dan bukan sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Kemudian beliau juga mempunyai pelbagai karya, dan salah satu karya beliau yang terkenal adalah karya agung beliau yang berjudul Al-Muqaddimah, yang memberikan panduan amat penting untuk memahami proses kebangkitan dan kejatuhan tamadun serta kerajaan. Jadi dalam karya ini beliau mengemukakan teori bahawa tamadun berkembang secara berperingkat dan bermula dengan kekuatan, semangat kesukuan, mencapai kemakmuran dan akhirnya merosot apabila masyarakat menjadi terlalu mewah dan kehilangan semangat kerjasama sosial. Al-Muqaddimah ini juga bukan saja menjadi rujukan utama dalam historiografi Islam, tetapi juga telah mempengaruhi perkembangan kajian sosial di Barat. Jadi dengan karya beliau ini, ramai pemikir Barat mengiktiraf kehebatan beliau dalam membentuk asas kepada bidang sosiologi dan ekonomi moden. Sekarang kita akan masuk ke bahagian mengenai karya utamanya, iaitu Al-Muqaddimah, yang menjadi rujukan dalam kajian sejarah. Jadi Al-Muqaddimah ini yang bermaksud pengenalan, yang merupakan karya agung Ibnu Khaldun yang ditulis pada abad ke-14 sebagai pendahuluan kepada karya sejarah besarnya kitab Al-Ibar. Walau bagaimanapun, Al-Muqaddimah kemudian diiktiraf sebagai sebuah karya berdiri sendiri kerana keistimewaannya pendekatannya. Dalam Al-Muqaddimah ini, Ibnu Khaldun membangunkan konsep baru tentang sejarah dengan menekankan bahawa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi perlu difahami melalui analisis faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya yang memengaruhi sesuatu peristiwa. Seterusnya, beliau memperkenalkan idea bahawa masyarakat manusia berkembang melalui kitaran tertentu bermula dari fasa kemunculan, perkembangan, kemakmuran sehingga kejatuhan. Beliau juga mengetengahkan konsep asabiyah, iaitu semangat kesukuan, sebagai faktor utama dalam kebangkitan dan kejatuhan sebuah negara. Pendekatan beliau menonjol kerana lebih bersifat saintifik dan rasional berbanding sejarawan sebelum zamannya, yang cenderung hanya merekodkan peristiwa tanpa analisis yang mendalam. Apa yang dapat dikatakan, karya Al-Muqaddimah ini menjadi rujukan penting dalam kajian sejarah kerana ia Al-Muqaddimah ini dia memperkenalkan prinsip metodologi yang kritikal dalam penilaian sumber sejarah, serta dia memperlihatkan hubungan dinamik antara struktur sosial dan perubahan sejarah. Jadi pengaruhnya ini bukan sahaja kita lihat dalam dunia Islam, malah dia telah sampai ke sempadan budaya sehingga kan mempengaruhi pemikir Barat moden dalam bidang sosiologi, antropologi, ekonomi dan politik. Saya pula akan membentangkan bahagian latar belakang Ibnu Khaldun, ataupun nama sebenarnya adalah Abu Ziyad Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, di mana beliau ini dia dikenali sebagai seorang sarjana Muslim yang sangat terkenal khususnya dalam bidang sejarah, sosiologi, ekonomi, demografi, falsafah dan juga politik. Malah Ibnu Khaldun ni dia dianggap sebagai salah satu perintis sosiologi moden dan juga historiografi. Jadi Ibnu Khaldun ni dia dilahirkan pada 27 Mei 1332 Masihi bersamaan 732 Hijrah, dan meninggal dunia pada tahun 19 Mac 1406 Masihi bersamaan 808 Hijrah.
di mana keluarganya ni berasal daripada Andalusia ataupun Spanyol Muslim, dan mereka ni berketurunan Arab Yaman. Jadi selepas kejatuhan kota sivil ke tangan Kristian, keluarganya ni berhijrah ke Afrika Utara pada abad ke-13, di mana keluarga Ibn Khaldun ni dia terkenal dengan bidang ilmu, politik dan juga pentadbiran, di mana ramai ahli keluarga dorang ni yang memegang jawatan penting dalam pemerintahan dan turut aktif dalam bidang keilmuan. Jadi sejak kecil ni Ibn Khaldun ni dia telah mendapat pendidikan yang sangat menyeluruh lah, di mana beliau ni dia telah mempelajari bidang agama, bahasa Arab, sastra, undang-undang Islam, falsafah dan juga sains. Jadi beliau ni belajar daripada ulama-ulama terkemuka di Tunis dan kemudian di Fez, Maghribi. Jadi pada usia muda ni beliau telah menghafal Al-Quran dan telah menguasai pelbagai disiplin ilmu. Okay, dalam kerjaannya Ibn Khaldun ni dia memulakan langkah dalam bidang politik sebagai pegawai istana di beberapa kerajaan Islam. Contohnya di Afrika Utara seperti di Tunis, Fez dan Granada di Spanyol. Walaupun begitu dia memegang pelbagai jawatan, sepanjang kerjaannya beliau ni banyak kali berdepan dengan cabaran politik, termasuk ditahan, terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun segala pengalaman inilah yang memberi beliau kefahaman yang sangat mendalam tentang dinamika sosial dan juga politik pada zamannya. Jadi di mana selain aktif dalam politik, Ibn Khaldun juga ni dia terkenal sebagai seorang ilmuwan, di mana dia menulis banyak karya penting. Namun karya paling masyhurnya adalah Muqaddimah ataupun pengenalan, yang mana menjadi pendahuluan kepada karya besarnya, iaitu kitab Al-Ibar atau kitab pengajaran. Jadi Muqaddimah ni dia anggap sebagai satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran sosial dan juga politik Islam. Dan dalam karya inilah juga Ibn Khaldun dia memperkenalkan konsep-konsep penting seperti sosiologi, falsafah sejarah dan juga konsep as-sabiyah, iaitu semangat kekitaan atau solidariti yang berkumpul, yang mana dia menganggap sebagai faktor utama dalam memahami kebangkitan dan kejatuhan sesebuah tamadun. Jadi Ibn Khaldun ni juga turut menyumbang dalam bidang ekonomi dan sejarah, di mana beliau mengemukakan teori tentang kitaran sejarah, di mana semua tamadun ni akan melalui fasa pertumbuhan yang akhirnya membawa kepada kemerosotan. Jadi idea beliau ni telah menjadi pengaruh besar kepada ramai sarjana dan pemikir baik di dunia Islam maupun Barat. Okey, seterusnya masuk kepada peranan Ibn Khaldun, di mana peranan pertama adalah Ibn Khaldun ni berperanan sebagai pengasas ilmu historiografi moden melalui pendekatannya yang kritikal dalam menulis sejarah. Jadi sebelum kedatangan Ibn Khaldun ni, penulisan sejarah pada zaman awal Islam ni dia banyak bergantung kepada catatan-catatan yang tidak selalu didasarkan kepada kajian dan analisis mendalam. Jadi Ibn Khaldun ni dia telah memperkenalkan satu pendekatan baru yang mengubah paradigma dalam historiografi Islam, iaitu dia menekankan kepada kajian kritikal terhadap sumber sejarah. Jadi di mana baginya ni dia bukan sekadar menerima catatan secara bulat-bulat. Jadi menurut Ibn Khaldun, sejarah haruslah ditulis dengan kaedah yang hampir sama seperti sains sosial, iaitu mesti berdasarkan data yang boleh diuji dengan analisis terhadap sebab dan akibat, dan serta mengambil kira faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mana yang boleh mempengaruhi perjalanan sejarah tersebut. Jadi antara sumbangan terpenting Ibn Khaldun ialah konsep as-sabiyah, iaitu semangat kekitaan, di mana konsep ini digunakan untuk menerangkan bagaimana semangat perpaduan dalam sesuatu masyarakat ni dia menjadi kunci kepada kebangkitan ataupun kemerosotan sesebuah kerajaan. Jadi di mana dalam kajiannya mengenai kejatuhan kerajaan-kerajaan besar seperti Empire Abbasiyah, Ibn Khaldun dia menolak idea bahawa kejatuhan itu
bukan kejatuhan itu sekadar disebabkan oleh faktor luaran ataupun kebetulan. Sebaliknya, beliau meneliti faktor dalaman yang lebih mendalam. Jadi, selain daripada itu, di mana kajian beliau terhadap kerajaan-kerajaan di Afrika Utara seperti kerajaan Berber dan Mamluk ni, ia turut menguatkan teorinya tersebut. Ini menjadikan pendekatan yang dibawa oleh Ibn Khaldun ni sangatlah praktikal, kritikal dan juga relevan dalam bidang historiografi hinggalah ke hari ini. Seterusnya, peranan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam untuk isi kedua pula dilihat daripada aspek sumber besar Ibnu Khaldun sendirilah dalam bidang historiografi Islam, kerana beliau telah memperkenalkan teori tentang kitaran kebangkitan dan kejatuhan tamadun manusia. Dan teori ini menjelaskan secara mendalam dalam karya agungnya Muqaddimah. Dan dalam teori tersebut, Ibnu Khaldun menekankan konsep as-sabiyah, iaitu semangat kekitaan, perpaduan dan solidariti sosial yang ketika itu wujud dalam kalangan sebuah komuniti, terutamanya dalam masyarakat kabilah. Menurut Ibnu Khaldun ni, tamadun atau kerajaan yang kukuh lahir daripada kelompok masyarakat yang memiliki semangat as-sabiyah yang tinggi, dan kekuatan inilah yang membolehkan mereka menggulingkan pemerintahan yang lemah dan mendirikan kerajaan baharu. Namun, apabila generasi seterusnya hidup dalam kemewahan dan tidak lagi mementingkan nilai perpaduan, maka as-sabiyah mula melemah, dan perkara inilah yang menyebabkan struktur kerajaan menjadi rapuh dan akhirnya jatuh ke kelompok lain dan yang masih memiliki semangat kekitaan yang kuat. Dalam pada itu, kita dapat ambil contoh bahawa Ibnu Khaldun ni mengkaji masyarakat Arab Badui yang berjaya menggulingkan kerajaan besar seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah kerana mereka ni mempunyai semangat as-sabiyah yang kuat. Jadi, namun apabila mereka mendirikan kerajaan dan menikmati kemewahan, maka generasi berikutnya pula menjadi leka dan akhirnya kerajaan tersebut jatuh kepada kumpulan lain yang lebih bersatu dan bersemangat. Dan walau bagaimanapun, semangat as-sabiyah ni jika melampau-lampau, perkara itulah juga yang menjadikan suatu kelompok itu hidup berpuak, maka tidak baik juga untuk sesuatu institusi pemerintahan jika mempunyai semangat as-sabiyah yang lebih. Apa yang dimaksudkan kepentingan ataupun kebaikan semangat as-sabiyah ini adalah cara untuk mengaplikasikannya dalam teori pemerintahan sebuah negara. Selain itu, peranan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam ni adalah sebagai seorang penulis karya agung Muqaddimah. Kita ketahui bahawa karya agung ini, iaitu Muqaddimah ni, dianggap sebagai salah satu teks yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam dan dunia. Muqaddimah ni bukan sekadar cacatan sejarah biasalah, tetapi dia merupakan satu analisis yang menyeluruh, mencakupi pelbagai disiplin, contohnya seperti sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, pendidikan dan falsafah. Dan dalam karya ini, Ibnu Khaldun membincangkan secara lebih mendalam tentang pembinaan dan kejatuhan sesuatu tamadun, dan dengan meneliti hubungan antara faktor ekonomi dan juga geografi serta politik dan sosial dalam membentuk satu kekuatan dan kelemahan sesebuah kerajaan itu. Dan sebagai contoh yang kita dapat lihat adalah seperti perbezaan dengan sejarawan tradisional yang mencatat peristiwa sejarah ni sebagai kronologi sahaja, tetapi Ibnu Khaldun pula mengaplikasikan kaedah sejarah ni adalah berdasarkan analisis rasional dan juga saintifik, dan beliau menilai sebab musabab di sebalik pola-pola tertentu dalam sejarah manusia. Dan pendekatan inilah yang menyebabkan Muqaddimah ini sebagai rujukan penting, dan bukan sahaja dalam kalangan cendekiawan Islam,
tetapi turut diiktiraf oleh sejarawan barat seperti Arnold Toynbee dan juga M. Durkheim, yang menganggap bahawa Ibnu Khaldun ni adalah sebagai perintis dalam bidang sosiologi dan teori sejarah moden. Dan dalam pada itu, keistimewaan mukaddimah ini terletak pada pendekatan intelektual yang sistematik dan ilmiah yang mengangkat historiografi Islam ni ke satu tahap yang lebih tinggi. Oleh itu, Ibnu Khaldun ni telah berjaya mengubah persepsi terhadap sejarah daripada sekadar rekod fakta kepada satu bentuk kajian kritikal dan analitik. Dan sumbangan beliau inilah menerusi karya Muqaddimah ini menjadikan Ibnu Khaldun sebagai tokoh yang merintis perkembangan ilmu sosial dan sejarah moden pada masa kini. Di samping itu, kita dapat lihat juga peranan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam ni ada dalam aspek menerapkan metodologi saintifik dalam kajian sejarah. Sebab apa? Sebab Ibnu Khaldun ni merupakan tokoh terawal yang memperkenalkan pendekatan saintifik dalam penulisan sejarah, dan beliau menekankan pentingnya logik, rasional dan pemerhatian kritikal yang menganalisis peristiwa sejarah. Dan bagi Ibnu Khaldun, sejarawan tidak boleh menerima suatu kisah tu atau riwayat tanpa menilai sahihnya atau melalui penilaian yang musabah. Maksudnya mesti secara kritikal lah penilaian tu, dan konsistensi dengan hukum alam serta realiti sosial. Dan sejarah ni bukan sekadar sebab dan akibat yang boleh dijelaskan secara logik. Itu menurut Ibnu Khaldun. Dan contohnya adalah dalam menganalisis kejatuhan sebuah kerajaan, apa Ibnu Khaldun buat? Ibnu Khaldun buat tidak menuding kepada takdir atau kuasa gaib semata-mata seperti yang biasa dilakukan oleh sejarawan tradisional. Sebaliknya, beliau meneliti faktor dalaman dahulu seperti apa? Seperti keruntuhan moral, penyelewengan politik, korupsi iaitu rasuah dan serta kemerosotan asabiah ataupun solidariti sosial dalam sebuah masyarakat itu. Dan melalui pemerhatiannya ini juga pola sosial yang berulang, beliau membina teori yang rasional untuk menerangkan kebangkitan dan kejatuhan sebuah negara itu ataupun tamadun. Dan metodologi objek saintifik Ibnu Khaldun ini telah merevolusikan bidang historiografi Islam dan pendekatan menjadikan sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang dapat berkonsepkan kepada analisis, bukti dan pemikiran secara kritis. Atas sembuhan besar ini juga beliau telah diiktiraf sebagai bapa sosiologi moden dan pelopor kaedah ilmiah dalam penulisan sejarah. Dan pemikiran ini bukan sahaja membawa perubahan dalam dunia Islam, tapi turut memberi kesan besar terhadap perkembangan ilmu sejarah di dunia barat pada masa kini. Seterusnya kita masuk kepada kepentingan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam, di mana yang pertama adalah meningkatkan nilai objektiviti dalam sejarah. Kita dapat melihat bahwa Ibnu Khaldun ini menekankan objektiviti dalam penulisan sejarah, di mana menurut beliau sejarah mesti ditulis berdasarkan bukti yang sahih dan juga tidak boleh bersandar pada andaian atau cerita yang belum disahkan. Beliau juga menggalakkan ahli sejarah untuk menilai kesahihan sesuatu sumber dengan meneliti latar belakang dan konteks zaman tersebut. Ini penting bagi mengelakkan penyelewengan fakta. Selain itu, Ibnu Khaldun juga menekankan penggunaan akal dan juga hukum alam dalam menganalisis peristiwa sejarah. Beliau menasihati ahli sejarah agar tidak terpengaruh dengan bias politik dan juga mengkritik sikap taklid. Sikap taklid ini adalah menerima sesuatu wilayah tanpa pemeriksaan kritikal yang boleh menyebabkan kesilapan besar dalam penulisan sejarah. Kedua adalah rujukan penting dalam dunia moden, di mana kita melihat bahwa bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun ini telah menjadi rujukan penting dalam dunia moden. Pemikiran beliau tentang asasia memberi asas kepada teori-teori dalam sosiologi dan sejarah moden. Teorinya tentang fasa kehidupan tamadun telah menjadi asas kepada kajian tokoh-tokoh seperti Arnold Toynbee dan juga Oswald Spengler.
Pendekatan saintifik Ibnu Khaldun yang menekankan analisis sosial dan bukti memperkenalkan cara baru dalam penulisan sejarah yang memberi pengaruh besar kepada dunia modern. Pemikirannya tentang hubungan antara ekonomi, kekayaan, dan juga kestabilan kerajaan juga memberi impak besar dalam teori ekonomi politik modern. Beliau telah mengkaji bagaimana pemerintahan yang baik boleh menjaga keamanan negara yang seterusnya menjadi asas kepada kajian berkaitan keselamatan global. Dengan yang ketiga ialah pengaruh terhadap pemikiran sejarah modern Islam, di mana pengaruh Ibnu Khaldun dalam pemikiran sejarah modern Islam ini juga sangat ketara, di mana beliau memperkenalkan pendekatan kritikal dalam menilai sumber sejarah. Ini telah menggalakkan sejarawan Islam untuk tidak menerima sesuatu naratif secara membuta tulis saja, tetapi mengkaji kebenaran serta motif di sebalik sesuatu peristiwa. Ibnu Khaldun ini juga turut mengaitkan sejarah dengan faktor sosial dan ekonomi di mana peranan asabiyah atau semangat kekitaan ini dilihat sebagai penentu kepada kejayaan dan juga kejatuhan sesebuah tamadun. Akhirnya, pemikiran beliau ini telah memberi asas kepada historiografi Islam modern yang menggabungkan teori tamadun dan juga analisis sosial secara menyeluruh. Itu saja daripada saya, sekian dan terima kasih. Okey, seterusnya, kepentingan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam juga dapat dilihat melalui surat sumbangannya sebagai pengasas ilmu sosiologi sejarah. So, Ibnu Khaldun yang hidup antara tahun 1332 hingga 1406 bukan sekadar seorang sejarawan biasa. Beliau membawa pendekatan yang sangat berbeza dalam memahami sejarah. Melalui karya agungnya yang berjudul Muqaddimah, beliau telah memperkenalkan konsep al-umran, iaitu ilmu tentang peradaban yang merupakan gabungan antara sejarah, sosiologi dan juga ekonomi dan politik. So, berbeza dengan sejarawan sebelum beliau yang hanya merekod peristiwa secara kronologi. So, Ibnu Khaldun ni dia lebih menumpukan kepada persoalan mengapa peristiwa itu berlaku dan bagaimana faktor sosial, ekonomi dan budaya menyumbang kepada perubahan dalam sesebuah tamadun. So, beliau juga dia mengkritik penulisan sejarah yang terlalu bergantung kepada sumber yang tidak sahih dan menekankan pentingnya pendekatan kritikal dalam menganalisis sejarah. Okay, salah satu teori yang paling penting yang diketengahkan beliau ialah konsep asabiyah, iaitu semangat kekitaan atau solidariti dalam kalangan masyarakat. Menurut beliau, kekuatan sesebuah tamadun bergantung kepada asabiyah dalam kelompok tersebut. So, apabila asabiyah itu kuat, masyarakat akan bersatu dan membina tamadun. Tetapi apabila semangat ini melemah, disebabkan kemewahan atau perpecahan dalaman, maka tamadun ini akan mula runtuh dan digantikan oleh kelompok yang lebih kuat. So, pendekatan Ibnu Khaldun ini menjadi sejarah lebih daripada sekadar catatan masa lalu dan ia menjadi satu disiplin ilmu yang dinamik dan berasaskan analisis terhadap masyarakat. So, oleh itu, beliau telah dianggap sebagai perintis kepada kajian sejarah moden dan juga pengasas kepada sosiologi dan bukan sahaja oleh dunia Islam malah juga oleh sejarah Barat. Okey, yang terakhir, kepentingan Ibnu Khaldun dalam historiografi Islam ialah peranan agama dalam analisis sejarah. So, seperti yang kita tahu, Ibnu Khaldun bukan sahaja dikenali sebagai ahli sejarah, tetapi juga sebagai pengasas sosiologi yang sangat mendalam dan memahami struktur masyarakat manusia. So, dalam karya agung beliau, iaitu Muqaddimah, Ibnu Khaldun menegaskan bahawa agama adalah faktor utama yang menyatukan masyarakat dan mendorong kepada kemajuan sesebuah tamadun. Tetapi, agama menurut beliau bukan sekadar sistem kepercayaan semata-mata, tetapi dia merupakan satu asas penting dalam membina solidariti sosial ataupun asabiyah. So, beliau juga menjelaskan bahawa asabiyah ni yang digabungkan dengan semangat keagamaan akan menjadi lebih kuat dan kukuh. So, dalam sejarah awal Islam, kita dapat melihat bagaimana pelbagai suku Arab yang pada asalnya sering berselisihan faham dan akhirnya mampu bersatu di bawah panji Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. So, di sini agama berperanan menyatukan hati dan jiwa manusia dengan satu nilai bersama. So, Ibnu Khaldun juga dia berpendapat bahawa agama memberi
legitimasi kepada kepimpinan politik. Pemerintah yang mempunyai asas agama yang kukuh lebih mudah diterima dan dihormati oleh masyarakat. So ini dapat dilihat dalam konsep khalifah di mana pemimpin bukan sahaja bertindak sebagai pemerintah tetapi juga sebagai pelindung negara. Namun, Ibnu Khaldun juga dia memberi amaran tentang apa yang berlaku apabila nilai agama mula dilupakan. Beliau menyatakan bahawa kemerosotan semangat keagamaan baik dalam kalangan pemimpin maupun rakyat boleh membawa kepada kehancuran tamadun. Apabila pemimpin menjadi tamak, tidak adil dan mengabaikan tanggungjawab moral dan sosial, maka kepercayaan rakyat akan hilang dan masyarakat akan mula berpecah. So selain itu, agama juga dia membentuk nilai-nilai yang penting. Ia menentukan etika kerja, hubungan kekeluargaan, sistem pendidikan dan tingkah laku sosial. Dan semua ini dia memainkan peranan dalam membina kekuatan sesebuah masyarakat. Tanpa adanya nilai agama, masyarakat akan mula kehilangan arah dan menjadi lebih lemah dari segi moral. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Secara keseluruhannya, beliau merupakan tokoh yang memainkan peranan besar dalam memperkembangkan historiografi Islam melalui pendekatan analitikal, kritikal, dan ilmiah terhadap penulisan sejarah. Sumbangan utamanya yang menerusi karya Al-Muqaddimah bukan sahaja mengubah cara sejarah ditulis dalam dunia Islam, malah membuka jalan kepada perkembangan ilmu sosiologi dan teori tamadun. Tambahan lagi dengan menggabungkan sosial, politik, ekonomi dalam penjelasan sejarah, beliau memperkenalkan satu kerangka baru yang kekal relevan hingga ke hari ini. Oleh itu, kepentingan beliau dalam historiografi Islam ini jelas terbukti apabila karya dan pemikiran beliau ini terus menjadi rujukan utama dalam memahami bukan sahaja sejarah Islam, tetapi juga sejarah kemanusiaan secara umum. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.